Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu nama saya ialah Muhammad Arif Safwan bin Mazuki, bernombor matrik A174597. Pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan industri dan perniagaan antarabangsa. Yang pertama sekali, dalam subjek industri dan perniagaan antarabangsa ini, banyak perkara yang telah saya pelajari ataupun banyak faktor-faktor asas yang telah saya pelajari. Konsep yang pertama adalah pertumbuhan perdagangan antarabangsa. Pertumbuhan perdagangan antarabangsa ini terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah globalisasi pengeluaran dan globalisasi penggunaan. Globalisasi pengeluaran ini adalah pertumbuhan PAB membawa kepada peningkatan pengeluaran di dalam dan di luar negara, seperti kemunculan kilang-kilang di luar negara. Yang globalisasi penggunaan pula adalah pertumbuhan PAB juga membawa kepada peningkatan penggunaan, yang mana terdapat peningkatan penggunaan di luar negara dan sebagainya. Seterusnya ialah konsep yang kedua. Konsep yang kedua ialah perubahan struktur dan perindustrian. Yang pertama ialah kemunculan perindustrian moden, iaitu pada tahun 1700 sehingga 1820. Yang kedua pula ialah revolusi pengangkutan, iaitu pada 1820 dan sehingga 1913. Seterusnya ialah revolusi perindustrian pada tahun 1870 sehingga 1913. Dan seterusnya lagi ialah liberalism dan pasaran global pada tahun 1913 hingga 1950. Seterusnya ialah P2 hingga kejutan minyak, iaitu zaman emas PAB. Dan yang terakhir sekali ialah era COVID-19, iaitu pada tahun 2019 sehingga kini. Konsep yang ketiga pula ialah pelaburan asing, FDI dan juga PDI. FDI ni ialah pelaburan langsung asing, di mana kemasukan aset seperti kilang-kilang, lombong dan kemajuan tanah-tanah terbiar. Seterusnya FDI pula ialah pelaburan portfolio asing, iaitu kemasukan aset-aset seperti saham, bond, bil pembendaraan dan juga wang tunai. Konsep keempat di dalam subjek ini ialah faedah daya saing nasional. Faedah daya saing nasional ini wujud untuk mengatasi kelemahan faedah berbanding, seperti fenomena makroekonomi, buruh murah, bahan mentah, tahap teknologi yang tidak sama. Walaupun secara realitinya sama, walaupun dalam teorinya adalah sama, namun dalam realitinya adalah berbeza. Andaian teori klasik ini tidak lagi relevan untuk keadaan ekonomi pada masa kini. Seterusnya ialah saya akan menerangkan tentang keadaan selepas COVID-19. Apabila COVID-19 mula menggemparkan dunia, iaitu bermula pada negara China yang sehingga merebak kepada serata dunia, termasuklah negara kita sendiri, iaitu negara Malaysia. Situasi di negara kita juga tidak kurang berbeza dengan negara-negara lain, dengan mempunyai pelbagai gerakan-gerakan ekonomi bagi dapat memastikan ekonomi dalam keadaan baik dan juga stabil. Kesan COVID-19 terhadap negara ataupun terhadap ekonomi. Terdapat beberapa sektor yang terjejas akibat sekatan tersebut. Misalnya sektor IKS, yang mana perniagaan kecil seperti perniagaan di tepi-tepi jalan seperti penjual goreng pisang, penjual nasi lemak dan juga lain-lain, berdepan dengan masalah tiada pelanggan dan juga kekurangan jualan. Oleh itu, mereka sedar tindakan yang proaktif perlu diambil supaya peniaga tidak berdepan dengan masalah kerugian penuh dengan mengambil perubahan tertentu. Impak COVID-19 dalam mengubah teknologi. Yang pertama yang kita dapat lihat ialah kesempatan penggunaan sistem atas talian untuk urusan jual beli. Seperti yang kita tahu, sebelum berlakunya ataupun
sebelum adanya COVID-19, pandemik COVID-19 ini di dalam dunia, rata-rata pengguna kurang menyedari penggunaan aplikasi seperti Shopee, Lazada dan sebagainya, kerana sebelum COVID-19 ini, ramai pengguna hanya membeli barang secara fizikal ataupun bersemuka antara penjual dan juga pembeli. Namun, apabila berlaku PKP, iaitu gerakan untuk gerakan kerajaan bagi mengurangkan penyebaran virus COVID-19 ini, pergerakan mereka adalah terbatas. Oleh itu, berlaku trend peningkatan penggunaan dalam pembelian atas talian. Jadi, selepas daripada pandemik COVID-19 ini menggemparkan dunia, pengguna ataupun pelanggan sering membeli barang secara atas talian melalui aplikasi seperti Shopee, Lazada dan lain-lain. Penggunaan seterusnya ialah penggunaan platform online seperti Google Meet, Zoom, Teams dan juga lain-lain adalah secara meluas. Kerana setelah pandemik COVID-19 ini, pelajar dan guru tidak dibenarkan untuk bersemuka bagi tidak menyebabkan penyebaran virus COVID-19 ini lebih meluas di dalam negara. Jika sebelum COVID-19, rata-rata masyarakat menggunakan platform berjumpa secara bersemuka, seperti yang saya kata tadi. Namun, untuk mengelakkan penyebaran virus, mereka terpaksa untuk menghadkan pergerakan atau perjumpaan secara fizikal. Oleh itu, platform-platform ini telah dipergiat lagi untuk mendapatkan output yang berkesan. Jadi, selepas pada COVID-19 ini, guru dan pelajar hanya menggunakan pembelajaran secara atas talian dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Seterusnya adalah firma beralih kepada penjualan atas talian. Pandemik COVID-19 mencatat peningkatan syarikat yang muflis akibat kekurangan hasil jualan di samping penanggungan kos yang tinggi seperti kos tetap, kos berubah, kos overhead dan lain-lain. Oleh itu, ianya menyebabkan firma-firma kecil muflis dan firma sederhana hampir muflis. Untuk memastikan kelangsungan firma perlu bersedia untuk melakukan perubahan seperti perubahan teknologi. Dan yang terakhir sekali ialah strategi yang berkesan. Di sini adalah adapt or die, iaitu yang saya dapati dalam salah seorang daripada ilmuwan. Perkaitan ini melambangkan tentang bagaimana inovasi memainkan peranan dalam perniagaan pada hari ini. Kita dapat lihat banyak firma yang muflis akibat gagal untuk berinteraksi dengan perubahan teknologi di samping dengan pandemik yang melanda pada hari ini. Oleh itu, sebagai firma yang bijak, kita perlu mengatur strategi di samping mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber yang ada supaya kelangsungan firma dapat dicapai. Dan firma juga boleh mengambil faedah ataupun pengajaran daripada firma-firma yang telah muflis. Jadi, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.